Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khusus kepada penonton-penonton yang sedang mengikuti siaran langsung Facebook MBI pada masa ini. Kita bersiaran secara langsung dari mini studio Majlis Bandar Ipoh yang telah disediakan di tingkat 10 bangunan Ibu Pejabat Majlis Bandar Ipoh Green Town pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama selama hampir 1 jam dari sekarang untuk mengikuti satu lagi program baru yang diperkenalkan oleh pihak pengurusan Majlis Bandar Ipoh yang dinamakan sebagai MBI dan Anda. Program yang pernah muncul suatu ketika dulu bersama-sama dengan pihak penyiar negeri Perak dan kembali semula untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan warga Bandar Ipoh untuk kita berkongsi pandangan, pendapat dan juga segala idea-idea yang terbaik untuk meningkatkan mutu perkhidmatan di Majlis Bandar Ipoh secara khususnya. Dan untuk makluman, MBI dan Anda merupakan program yang akan memulakan siarannya hari ini secara langsung melalui Facebook MBI bermula pada jam 10 pagi dan kita akan bersiaran secara berjadual setiap hari Khamis minggu pertama setiap bulan mulai Mac 2021 dan hari ini 4 Mac 2021 bersamaan 20 Rejab 1442 Hijrah. Kita akan memulakan edisi pertama dengan menumpukan topik kepada pengurusan sisa pepejal atau pengurusan sampah di kawasan pentadbiran Majlis Bandar Raya Ipoh secara umumnya dan melihat perkembangan isu-isu ini di kawasan-kawasan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak PBT-PBT yang lain di seluruh Malaysia. InsyaAllah kita setia bersama-sama MBI dan Anda untuk segmen yang pertama selepas ini. Terima kasih. Program MBI dan Anda edisi pertama pada hari ini 4 Mac 2021 bersamaan 20 Rejab 1442 Hijrah dan pada pagi ini insyaAllah kita akan bersama-sama untuk membincangkan satu topik yang amat penting dalam perkhidmatan Majlis Bandar Ipoh khususnya kepada warga Kota Bandar Ipoh selaku pembayar cukai yang setia bersama-sama kami sejak dulu hingga kini. Dan kita akan membincangkan secara terus isu ini bersama pegawai-pegawai yang telah terlibat secara langsung sejak dulu lagi semua di dalam perkhidmatan sampah ini dan kita yakin kita mampu untuk menggunakan ruang ini untuk berkongsi pandangan, pendapat dan juga pengalaman-pengalaman pegawai-pegawai yang terlibat untuk mencari idea-idea terbaik untuk peningkatan mutu perkhidmatan MBI pada masa hadapan. Dan untuk episod kita pada kali ini kita membawa orang kuat dalam perkhidmatan pungutan sampah di MBI. Kita ada bersama-sama di studio Encik Mani Sigaren selaku Ketua Penolong Pengarah Kesihatan di bahagian perkhidmatan bandar. Selamat datang ke studio MBI dan Anda, Encik Mani. Apa khabar? Terima kasih Tuan Haji. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Tuan Haji. Dan saya ucapkan terima kasihlah saya dapat dijemput ke program MBI dan Anda. Okey. So nampak sihat hari ini kita bersedia untuk membincangkan isu-isu yang hangat diperkatakan oleh kebanyakan warga Bandar Ipoh kerana mereka memerlukan khidmat kita yang terbaik untuk memastikan keselesaan mereka. Boleh kita sambung perbincangan kita ini dengan memulakan apakah sebenarnya yang boleh Cik Mani ceritakan sedikit tentang pengurusan sampah yang berlaku yang dilaksanakan oleh MBI di kawasan pentadbiran kita setakat inilah. Terima kasih. Okey, saya boleh satu gambaran secara menyeluruh di mana sampah ataupun kategori sampah yang MBI
buat masa menguruskan, iaitu pertama saya boleh pecah pada dua kategori yang besar lah. Satu adalah pembuangan ataupun pembersihan sampah domestik. Dan satu lagi adalah bukan domestik. Kalau kata domestik saja Tuan Haji, saya boleh bagi lebih jelas, lebih detail lagi ataupun adalah daripada rumah. Sampah rumah dikategorikan sebagai domestik. Sampah domestik je adalah daripada rumah, dan lebih spesifik adalah daripada dapur. Senang. So dapur ni biasanya adalah sisa-sisa makanan itu meja. Dan selain daripada tu, kalau rumah tu adalah tin, kertas, plastik, semua tu lah. Itu satu kategori. Satu lagi kategori Tuan Haji, boleh dikatakan sampah bukan domestik. Maksudnya dia daripada kawasan perindustrian, perniagaan, kedai, pasar, penjaja. Itu melibatkan satu lagi kategori lah. Ini dua grup kumpulan yang kita menguruskan. Adakah kategori satu lagi yang saya pernah dengar ni disebut sebagai sampah pukal ni, ada dalam kategori tu? Yang itu Haji boleh saya sharekan sedikit je lah. Banyak lah. Benda ni akan ada pengumuman atau pelancaran yang akan dilakukan oleh yang bagi data. Ada satu program khas untuk program yang dikategorikan sebagai pukal, yang dikatakan terbaik, dan saya boleh katakan hampir seluruh warga Kota Ipoh akan memuji MBI. Satu program yang diberi secara percuma. Kita tunggukan penonton-penonton. Ini adalah pengumuman yang akan disempurnakan oleh Yang Bagi Datuk Bandar dalam sedikit masa lagi. Kita tunggu. Ini pengumuman untuk peningkatan mutu perkhidmatan kutipan sampah di kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh, insya-Allah. Dan Datuk Datuk Mersi, tak lama ya, sebulan lagi. Bulan April lah ni. Okey. Tuan Haji, boleh saya share sikit lagi? Okey, silakan. Kita ada masa untuk ni. Mungkin boleh katakan hampir 100% tahu. Saya nak share lah, betul, ingatkan balik sedikit. Di mana kutipan sampah dijalankan oleh pihak majlis adalah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Bukan suka-suka, bukan kerana panggilan telefon, tapi mengikut jadual yang telah ditetapkan. Contohnya, kita ada seminggu 3 kali kutipan. So dia ada 135. Baik nombor tu. 135, satu tu mewakili hari Isnin dan selang sehari, dan hari Jumaat 5. Dan ada satu lagi sesi adalah 246, Selasa, Khamis dan juga hari Sabtu. Apa yang berlaku pada hari yang ketujuh? Hari ketujuh tak ada perkhidmatan. Tak ada perkhidmatan. Kena rehat, betul. Tapi ada juga, saya nak tambah hari ketujuh tu. Ada satu lagi perkhidmatan yang kita memberi 365 hari, maksudnya setiap hari. Walaupun public holiday ke, cuti ke, raya ke, kena juga. Iaitu pembersihan atau kutipan sampah di semua pasar dan pusat bandar. Yang ini dilakukan setiap hari. 365. Patutlah Bandar Ipoh sentiasa ada saja petugas-petugas kita yang memantau kebersihan. Terima kasih kepada mereka yang bersama-sama kita setakat ini, Terima kasih banyak. So, kalau kita lihat dari segi kutipan sampah domestik yang diuruskan oleh pihak majlis sehingga sekarang ini, di kawasan pentadbiran Bandar Ipoh ni, boleh kita bagi sedikit gambaran kepada penonton-penonton yang bersiaran bersama kita, berapa sebenarnya jumlah kapasiti yang sedang diuruskan, dan mungkin expectation kita ataupun jangkaan kita pada masa depan, adakah sampah ni akan semakin bertambah? Saya boleh sharekan di sini. Untuk Ipoh sahaja boleh katakan, kalau saya ambil statistik untuk 3 tahun statistik, setiap hari sampah yang generate atau dikeluarkan oleh warga Ipoh dan kita lupuskan adalah 500 hingga 550 tan sehari. Kalau kira sebulan, 16,500 tan. So untuk maklumat Tuan Haji, untuk tahun 2020 sahaja kita dapat lupuskan sampah adalah sebanyak 203,000 tan. Itu setahun. Kalau nak pecahkan, banyaknya adalah sampah domestik lah. Boleh katakan 87%. Maksudnya, kalau boleh saya berkongsi, memang banyak berlaku pembaziran lah. Sebab kita sebut tadi, sampah-sampah yang kita uruskan ini secara terusnya datang dari dapur. Jadi memanglah jumlah yang besar itu adalah boleh kita sebut sebagai satu pembaziran. Dan mungkin apa pandangan Cik Mani? Pandangan Pak Haji, saya boleh sharekan sedikit lah. Untuk pihak majlis telah memperuntukkan satu bajet atau peruntukan untuk kita nak melaksanakan satu program kita semula. So program kita semula ni
kita akan mula akan perkenalkan di peringkat sekolah. Okay. So sekolah baru mula selepas COVID dah mula reda sedikit. Selain lepas ini kita akan ada satu bajet dan kita akan buat satu program pertandingan program Kitar Semula. So apabila program Kitar Semula 3R telah dijalankan, mungkin sampah yang dihasilkan itu akan berkurangan. So kita nak mula daripada peringkat sekolah rendah dulu. Ini harapan kita supaya program-program yang akan dianjurkan oleh pihak Majlis Bandar Ipoh selepas ini bagi membantu warga Bandar Ipoh untuk kembali menghayati prinsip berjimat dalam belanja, mengurangkan sisa-sisa yang keluar dari dapur. Kita sama-sama jayakan program recycle atau Kitar Semula. Dan insyaAllah program ini akan berlangsung di Bandar Ipoh, di sekolah-sekolah yang akan dikenapasti. Dan terima kasih juga kepada pihak Jabatan Pendidikan yang akan bersama-sama kita dalam menguruskan program ini selanjutnya. Okey, Cik Mani, banyak tadi kita nampak perkara-perkara yang dibincangkan, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan sistem pepejal ini. Tapi saya nak tahu pula, di sebalik apa yang ada di sebalik tirai, orang kata kita nampak aja bersih Bandar Ipoh, tapi di sebalik kebersihan itu, boleh tak dimaklumkan kepada penonton kita berapa ramai mereka-mereka yang bertungkus lumus daripada jam seawal 4:30 pagi bangun untuk memastikan Bandar Ipoh bersih, dan kemudiannya berapa pula kenderaan-kenderaan atau jentera yang digunakan untuk tujuan pembersihan ini? Keseluruhan kita ada 554 staf anggota yang terlibat secara langsung. Khusus khusus. Pegawai dan juga pekerja di lapangan. Ramai. Memang ramai. Katakan ramai. Untuk kutipan sampah domestik di rumah ke rumah sahaja, kita ada 123 orang. 123 orang yang mengkhusus untuk sampah. So kalau kita nak katakan kalau kata Tuan Haji dah tersentuh tadi, apakah masalah yang dikatakan yang ada di sini. So kita ada sampah haram, kutipan sampah haram pun ada 122 orang. Sampah haram ni bukan di dalam kasih sebenar. Tak nak sebut tapi dah sebab ada kita berkongsi di MBI dan anda ni sebenarnya kita nak lihat semua aspek. Kalau Tuan Haji, kalau saya nak sebut boleh saya share. Silakan. Setakat anggota tu ada anggota yang terlibat. Silakan. Kalau katakan di sini Haji, pembuangan sampah. Kalau pembuangan sampah, saya segan aja sebut juga secara haram tu. Tapi pembuangan sampah secara haram dikatakan kini sangat meruncing lah. Sangat meruncing. Dia disebabkan oleh dikatakan sikap tidak peduli ataupun sikap gelintir masyarakat. Dah macam satu kebiasaan. Dia menjadi satu kebiasaan di mana pembuangan sampah haram secara di kawasan taman perumahan, di tanah-tanah lapang, pinggir-pinggir jalan. Ini menjadi masalah yang utama yang pihak majlis yang kekangan yang majlis hadiri. Dia bukan saja Tuan Haji, bukan sahaja bau dari segi bau busuk, mencacatkan penglihatan. Salah satu faktor tempat itu menjadi punca peningkatan kes demam denggi. Jadi terlalu serius isu pembunuhan sisa pepejal ni, kerana dia akan menghasilkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada kehidupan kita seharian. Jadi saya rasa isu berkaitan dengan sampah haram ini sebenarnya sepatutnya tidak timbul Cik Mani, kerana saya rasa MBI menyediakan kutipan sampah berjadual, dan MBI juga menyediakan tempat pembuangan sampah yang disediakan secara pukal untuk kawasan-kawasan seperti pasar dan sebagainya, dan kita juga menyediakan tempat pembuangan sampah yang memang resmi di papan. Jadi ini semua disediakan dan tak sepatutnya isu berkaitan dengan sampah haram ni timbul. Dan apa komen Cik Mani tentang komitmen pihak orang awam berhubung dengan isu sampah haram ni? Tuan Haji, saya nak boleh share kat sini, bukan saya kata semua, hanya segelintir sahaja. So boleh katakan saya boleh kata share sedikit lah lokasi berapa yang ada, mungkin ada yang kejut. Kalau boleh ini kan. Kalau di Ipoh setakat ini kita boleh katakan sehingga hari inilah 1672 lokasi sampah haram
yang kita kena uruskan setiap hari. Ini lokasi-lokasi yang tegar ni. Yang tegar ni kalau nak pecah pada dua ni, yang ada 760 yang katakan besar, yang tadi Tuan Haji kata berapa aset ataupun yang digunakan untuk mengendalikan sampah haram ni saja, kita ada 24 lori terbuka, termasuk 2 jentolak atau beho. Khusus untuk seni sampah haram je, tiap-tiap hari. Mulai katakan hampir 3 atau 5 hari. Jadi bermakna kadang-kala bila MBI tertinggal beberapa perkara lain untuk memastikan kesejahteraan rakyat melalui masalah sampah haram ini, jadi kita minta warga Bandar Raya Ipoh faham mengapa tindakan-tindakan seperti ini perlu diambil untuk mengelakkan pencemaran. Kadang-kadang banjir kilat di Ipoh ni selalu berlaku. Orang salahkan kerana longkang tak cukup besar dan sebagainya. Dan agak mengejutkan bila ada pengumuman satu ketika dulu, kita maklumkan bahawa di dalam longkang monsun kita ada terdapat buangan daripada rumah yang melibatkan entiti peti ais. Peti ais yang rosak dibuang di dalam monsun drain. Jadi keadaan ini menyebabkan aliran air tersekat, banjir kilat berlaku. Jadi bila banjir kilat berlaku, banyak masalah kerosakan atau benda yang akan menimpa warga Bandar Raya Ipoh. Jadi kita beri kerjasama untuk kita sama-sama memastikan isu longgokan sampah haram ini dapat diselesaikan dengan baik ya. Boleh saya bagi contoh lah. Bagi daripada 1,600 dan 760 yang tegar tu, saya boleh bagi 2-3 contoh lah. Mungkin warga kota pun tahu. Contohnya di orang kata, kalau kata Bandar Pengkalan Indah atau Taman Pengkalan Indah, mungkin ramai tak tahulah. Kalau cakap kata pasar target, itu saya kata macam-macam kita buat. Di pasar target contoh, kat situ ada satu lagi Impiana Aidril, lagi satu Lengkuk Irsyad 2, kawasan perhiasan. Memang kita bersihkan hari ni Tuan Pengerusi ataupun Tuan Haji, hari ni kita bersihkan dalam masa berapa jam dah ada balik sampah tersebut. Walaupun kita dah pasang papan tanda dilarang membuang sampah, sampai papan tanda pun hilang. Dan Tuan Haji, saya nak share satu je. Ini just bukan nak menakutkan ataupun nak share dengan Tuan Haji. Pihak majlis dah ada satu unit, dia kata unit anti litter. Itu nak share dengan Tuan Haji ni ataupun dengan warga kota, di mana pihak majlis dah ada satu unit anti litter, seramai 16 orang sedang membuat intipan, dan kalau tertangkap rasanya berapa je? Dia macam sama macam dia bagi diskaun. Dia macam PKP punya kompon juga. Itu kalau siapa yang tertangkap boleh dikenakan denda RM1,000. Tapi saya rasa tindakan-tindakan penguatkuasaan kita ni merupakan jalan terakhir. Kita lebih menitik beratkan kepada kerjasama daripada warga Bandar Raya Ipoh. Kerana isu sampah ini sebenarnya, kalau kita memberikan kerjasama dan kita bertimbang rasa sesama jiran, kadang-kadang kita tidak terfikir bila kita meletakkan sampah di kawasan yang dilarang, sampah-sampah itu mengganggu penduduk-penduduk di sekitar kawasan yang terlibat. Mencacatkan. Jadi kadang-kadang jadi bukan saja dia mencacatkan pemandangan. Macam boleh saya kata kesimpulan sedikit lah. Bukan cacatkan pemandangan, persekitaran, tapi membazirkan. Macam tadi Tuan Haji tanya, apakah masalah? Di mana membazirkan wang rakyat. Kita gunakan untuk bersihkan membazirkan wang rakyat. Kalau Tuan Haji kalau nak tanya, saya boleh bagi detail lah sedikit, bagi sejarah dia. Berjuta kita membazir untuk program ataupun aktiviti pembersihan sampah. Duit itu sepatutnya boleh gunakan oleh pihak majlis untuk projek pembangunan atau menambah menambah taraf infrastruktur yang lain Jadi berjuta. Jadi bermakna kita mohonlah, kita merayu kepada seluruh warga Bandar Raya Ipoh, khususnya yang sedang menonton secara langsung kita ni, kita sama-sama memikirkan tentang tanggungjawab kita untuk sama-sama memastikan Bandar Raya Ipoh ni sentiasa bersih, selesa, dan kita suka untuk melihat keadaan ini melahirkan suasana yang sihatlah di kalangan warga Bandar Raya Ipoh secara keseluruhannya. Tapi saya juga nak tanya cabaran-cabaran lain yang mungkin ada dalam urusan pungutan sisa pekerja di Majlis Bandar Raya Ipoh ni yang boleh kita berkongsi dengan penonton-penonton kita. Cabaran ataupun harapan saya lah. Harapan saya lah. Macam tadi saya kata, di mana banyak membaziran wang kita yang bayar setiap tahun, dan wang duit tu kita boleh gunakan untuk projek pembangunan dan projek-projek naik taraf, dari segi padang, jalan, banyak aktiviti. So di sini saya nak share dengan Haji, akhirnya di mana harapan saya adalah
bukan saja bergantung kepada pihak majlis sahaja untuk menguruskan masalah sampah haram ataupun sampah-sampah domestik, semua sampah, tapi kita perlukan kerjasama bersama-sama dengan MBI sebagai satu pasukan. Sebagai satu pasukan, memastikan kita mengatasi masalah sampah ini supaya Ipoh ni menjadi sangat cantik, bersih dan selamat, dan tanpa ataupun tiada usaha bersepadu ini. Dia bukan saja memberi masalah pada alam sekitar atau persekitaran kita yang tak sihat, tapi dia juga memberi ketidakselesaan kepada warga kota. Kehidupan. Itu yang Haji saya nak. Itu yang banyak kadang-kadang penyakit-penyakit yang menghantui penduduk Bandar satu Ipoh. kesimpulan ataupun as a team. Cik Mani, saya juga nak berkongsi beberapa pendapat dan juga penghasilan yang ditulis oleh beberapa warga Malaysia dalam penulisan mereka. Untuk makluman kita bersama, di Malaysia ini kita ada 150 PBT yang terdiri daripada 19 bertaraf bandaraya, 37 perbandaran dan 94 majlis daerah. Jadi di Perak saja kita ada 15 PBT yang menguruskan kerja-kerja pembersihan dan juga kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok negeri Perak ini pada masa ini. Tapi yang paling menarik, Encik Mani, untuk kita kongsi bersama, kajian yang dibuat pada tahun 2019, rakyat Malaysia ini menghasilkan 37,890 tan sisa pepejal pada setiap hari. Jadi kalau setiap hari kita kira balik, kita ada lebih kurang 13 juta tan setahun yang dikeluarkan oleh penduduk-penduduk seluruh Malaysia. Jadi ini satu angka yang amat menakutkan, dan mungkin ada juga yang telah membuat kajian untuk tempoh 5 tahun kita mungkin boleh membina satu bangunan tersegam indah dengan menggunakan bahan-bahan sisa buangan ini. Jadi sama-sama kita renungkan, ini pembaziran yang akhirnya akan memudaratkan kehidupan kita pada masa depan. Dan saya juga ingin melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Cik Mani dan tim dari Jabatan Kesihatan kerana tidak jemu-jemu dan tidak berputus asa dengan apa yang sedang diusahakan untuk kesejahteraan warga Bandar Ipoh. Jadi kepada penonton-penonton yang sedang bersiaran bersama kita, saya mengalu-alukan kerjasama daripada tuan-tuan untuk memberikan idea, pandangan dan juga mungkin perkara-perkara yang boleh membantu pihak majlis dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kita, khususnya yang melibatkan aspek pengurusan sisa pepejal atau sampah di Bandar Ipoh. Kita berhenti rehat sementara untuk ke segmen kedua selepas ini, dan terima kasih kepada Cik Mani. InsyaAllah kita akan jumpa di segmen yang ketiga nanti untuk sama-sama melihat pandangan, aduan ataupun berkongsi idea-idea baik daripada penonton-penonton yang sedang mengikuti siaran kita pada masa ini. Kita jumpa lagi dalam segmen kedua.
Okey, kita bertemu kembali dalam segmen kedua MBI dan anda, edisi pertama pada kali ini. Dan seperti yang mana yang telah saya maklumkan seperti tadi sebelum kita berhenti rehat, kita akan ada tetamu dari pegawai yang terlibat secara langsung juga dalam pengurusan sisa pekerja atau pengurusan sampah di Majlis Bandar Ipoh. Pegawai yang memang menjadi tulang belakang di bahagian belakang sebenarnya, yang menyediakan segala kemudahan untuk memastikan perjalanan lancar dalam pengurusan sisa pekerja di Bandar Ipoh. Tetapi walau bagaimanapun, sebelum kita menemu bual pegawai berkenaan, saya suka untuk berkongsi apa yang telah dinyatakan oleh Yang Bahagia Datuk Romaizi Bahrim selaku Datuk Bandar Ipoh dalam satu kenyataan media baru-baru ini, yang memaklumkan bahawa isu sampah haram antara fokus utama yang akan diberi tumpuan oleh Majlis Bandar Ipoh dalam usaha menjadikan Ipoh bandar raya terbersih tahun 2023. Ke arah itu, Datuk Bandar Ipoh Datuk Romaizi Bahrim berkata beberapa jentera dan peralatan akan ditambah tahun ini bagi memastikan pengurusan sampah haram dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan teratur. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah perancangan-perancangan yang sedang diatur oleh pihak pengurusan tertinggi dan pihak pengurusan Majlis Bandar Ipoh bagi menuju ke arah Bandaraya Ipoh terbersih tahun 2023, bersama-sama kita di studio pada masa ini ialah Encik Arif Muhammad Zainuddin selaku jurutera dan sekarang ini bergelar Ketua Penolong Pengarah Kanan di bahagian Kerja dan Bangunan Jabatan Kejuruteraan Awam Majlis Bandar Ipoh. Selamat datang Encik Arif. Nampak handsome hari ini. Biasa je. Okey, kita akan bersama-sama dalam segmen kedua ini untuk mengupas apakah yang sedang diteliti dan sedang dirancang untuk dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini oleh pihak majlis dalam membantu usaha-usaha menambah baik perkhidmatan penggunaan sampah kita di kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh. Dan mungkin peringkat awal ni kita boleh menyentuh satu aspek inovasi yang telah dihasilkan oleh pihak Encik Arif dan rakan-rakan di Jabatan Kejuruteraan, yang secara langsungnya dilihat mampu untuk membantu usaha-usaha membenteras gejala sampah haram yang berluasa di Majlis Bandar Ipoh pada masa ini. Jadi boleh kita berkongsi apakah inovasi tersebut, Cik Arif? Silakan. Boleh, Tuan Haji. Sebelum saya pergi kepada inovasi yang kita sedang laksanakan dalam membantu pihak majlis menyelesaikan isu-isu sampah haram, sebenarnya Majlis Bandar Ipoh, untuk makluman Tuan Haji dan semua penonton warga kota, kita sentiasa melihat teknologi dan inovasi ini, kreativiti sebagai salah satu kaedah untuk penyelesaian jangka panjang masalah-masalah yang berlaku dalam bandaraya. Kerana ini merupakan cara yang sebagaimana bandar-bandar yang maju, negara-negara yang maju, mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan inovasi. Jadi perkara ini sedikit sebanyak dapat menyelesaikan satu perkara itu dengan lebih baik, sama ada kita dapat menjimatkan kos maupun kita dapat menyelesaikan satu perkara itu dengan lebih berkesan. Untuk isu sampah haram ni, sebagaimana telah dimaklumkan oleh sahabat saya sebentar tadi, Cik Mani tadi, banyak. Memang banyak. Jadi apa yang kita buat tentulah sebahagian daripada pandangan masyarakat umum mahukan CCTV di merata-rata tempat. Mata dan telinga baru Pakai mata dan telinga baru. Namun begitu, ada kekangan-kekangan apabila untuk kita memasang CCTV ini. Antaranya adalah kita perlukan lokasi yang mempunyai power supply untuk diberi kepada CCTV tersebut. Dan ini juga akan menjadikan CCTV itu mudah dikesan dan tempat-tempat yang remote area ni tak dapat nak diakses. Maksudnya memang nampak benda wayan kan. Jadi orang nampak benda wayan ni dah tahu dah, tak payah buang situ tapi buang tempat lain. Betul. Jadi kerana itulah kita telah memperkenalkan satu CCTV secara inovasi yang menggunakan tenaga solar sebagai kaedah untuk dia mendapatkan tenaga. Dan CCTV ini akan disorok di satu posisi yang mana ianya dapat melihat secara keseluruhan kawasan longgongan sampah haram itu
dan dapat memantau siapakah manusia ataupun real culprit yang buang sampah-sampah ini di kawasan tersebut. Jadi alhamdulillah hasil kita punya sedikit eksperimen dengan modal yang kecil, kita berjaya membuat 2 portable CCTV ni yang kita gelar sebagai Posora. CCTV Posora ni portable solar. Posora Posora. Portable solar CCTV yang mana ianya setakat ini telah pun diguna pakai sejak tahun 2019. Dah mula. Ianya kelebihan Posora CCTV ni adalah dia mobile. Jadi kita boleh gerakkan dia dari satu lokasi ke satu lokasi sebagai bantuan tambahan kepada unit anti-litter yang telah disebut oleh saudara Mani. 16 anggota kita terlibat langsung. Jadi selain daripada 16 tu ada 2 lagi. Maknanya CCTV ini sebagai tambahan kepada mata dan telinga penguatkuasa kita untuk memastikan pesalah-pesalah ini di kompaun sewajarnya lah apabila mereka melakukan kesalahan. Walau bagaimanapun macam yang disebut oleh Tuan Haji tadi, kompaun ini adalah jalan terakhir kita. Apa yang kita harapkan adalah kesedaran dan perkara ini supaya menginsafi bahawa tempat-tempat ini tak seharusnya dijadikan longgokan sampah haram, supaya bandar kita ni akan jadi lebih bersih. Saya rasa pendekatan kita pun untuk makluman Encik Arif jugalah kan. Saya pun dalam tinjauan di lapangan, kita dapati anggota kita yang membuat intipan dan sebagainya untuk kesalahan di kawasan longgokan sampah haram ini. Kita punya pendekatan lebih kepada pemantauan berhemah. Kita lebih kepada perkara-perkara menasihat dan memberikan amaran-amaran awal supaya perkara ini dapat membantu menambah kesedaran bahawa pelakuan ini adalah suatu perlakuan yang tidak sihat untuk diamalkan. Jadi ada baiknya untuk penonton-penonton yang sedia bersama kami, kita sama-sama menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk membuang sampah dan pastikan apa yang kita lakukan memang menepati apa juga yang telah ditetapkan oleh MBI dalam urusan pengurusan sisa pepejal di kawasan pentadbiran kami ini. Jadi untuk Posora ni setakat ini keberkesanannya, ada beberapa kes yang mungkin boleh kita share, Encik Arif. Ya, kita ada setakat ini ada kes yang telah pun kita selesaikan, umpamanya di Meru, tapak pembuangan sampah haram berhampiran dengan MAP sana. Pun selesai, kita dapati selepas kita pasang CCTV, sana lebih kepada construction waste, pembuangan, maknanya ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menghantar lori-lori mereka dan melonggokkan sampah-sampah di kawasan tersebut. Jadi kita sebenarnya, Cik Arif, untuk sisa binaan ni memang kita sediakan perkhidmatan melalui Jabatan Bangunan kita untuk mendapatkan permit khas untuk dianya dilupuskan di papan. Betul. Tapi masih ada yang berdegil mencari jalan pintas mudah untuk penjimatan kos mereka, tapi merosakkan kehidupan orang lain. Betul. Jadi mungkin ini antara perkara-perkara yang boleh kita ambil sebagai iktibar untuk kita sama-sama benteras aktiviti-aktiviti yang tidak sihat begini. Jadi selain daripada di sekitar kawasan MAP situ ada lagi kawasan lain? Di beberapa kawasan pasar yang kita pasang, yang mana macam yang dimaksudkan oleh Saudara Mani tadi pun, pasar target tadi, dan kita dapati ramai penduduk-penduduk yang sama ada di kawasan tersebut maupun di penduduk di kawasan lain yang menghantar sampah mereka ke kawasan penduduk tersebut melalui longgokan sampah haram pasar target ni. Dan apabila kita pasang CCTV ni, kita dapatlah mengenal pasti kenderaan-kenderaan yang menghantar sampah-sampah ini, dan akhirnya mereka ni telah pun dikompaun oleh bahagian penguatkuasa kita atas salah laku mereka. Jadi kita tak boleh buat apa, tiada pilihan, kerana memang jelas perkara itu dilakukan memang secara sengaja, dan memang sebenarnya kita dah memberi nasihat bahawa sisa-sisa ini sebenarnya bukan di situ. Betul. Tetapi dianya adalah di kawasan pelupusan sampah di papan. Boleh kita berkongsi maklumat perkhidmatan yang kita sediakan di kawasan papan untuk pembuangan sampah ni, Cik Arif, kepada mereka-mereka yang masih tertanya di mana sebenarnya kita nak buang sampah kalau tak buang di kawasan-kawasan tadi. Jadi mungkin Cik Arif boleh perjelaskan apa yang kita ada yang terbaik saya rasa setakat ni di papan. Silakan. Makluman Tuan Haji serta semua warga kota,
Majlis Bandaraya Ipoh sebenarnya menyediakan pusat sanitari sisa pepejal tahap 4. Satu-satunya pusat sanitari sisa pepejal tahap 4 di negeri Perak. Di mana ianya mendapat kelulusan EIA serta diuruskan secara profesional oleh syarikat konsesi, dan ianya sentiasa menjadi rujukan kepada PBT-PBT lain. Dan keluasan tapak pelurusan sampah ini adalah seluas 200 ekar, dan setakat ini kita telah pun mengguna pakai hampir 50 ekar sejak tahun 2011. Dan saya percaya kita punya kemampuan untuk menanggung beban sampah bandaraya ni untuk 21 tahun yang akan datang, tiada masalah. Walau bagaimanapun, kita perlulah merangka satu perancangan agar sampah-sampah yang masuk ke sini adalah sampah-sampah domestik semata-mata, yang mana kita perlukan sampah yang tidak perlu di-recycle sahaja masuk agar tempoh hayat tapak sanitari sisa pepejal ini akan dapat dilanjutkan lagi. Bukan 21 ya, lebih daripada itu. Dan itulah sebenarnya peranan kita sebagai warga kota. Maka kita hanya perlu buang sampah yang perlu saja. Yang mana kita boleh recycle, kita recycle. Dan kita cuba berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan jumlah yang dicatatkan pada tahun 2019, mungkin ada angka terbaru pada tahun 2020 yang lalu, tapi setakat ini amat menggerunkan kita. Hampir 13 juta tan berada sebagai sisa-sisa buangan oleh rakyat Malaysia di seluruh negara. Jadi mungkin kita melihat perkara ini sebagai satu yang memerlukan kerjasama dari MBI. Dan selepas kita bekerjasama, insyaAllah kita akan pastikan kesejahteraan kehidupan kita lebih terjamin. Dan Cik Arif dan juga tim akan terus dengan idea-idea inovasinya dan juga membantu kita dalam pengurusan sisa pepejal selanjutnya, Cik Arif. Terima kasih banyak atas perkongsian tadi. Dan sebelum kita terus ke segmen yang ketiga, kita ada VT khas untuk dikongsi bersama. Silakan. Ni macam mana keadaan dekat sini? Suasana dekat sini memang teruk. Memang teruk, sampah memang bersampah, masyarakat dekat sini kumpul sampah dekat sini. Makin semua, ikan semua dah buat dekat sini lah. Tapi sekarang lepas bersih dah kes. Kalau ada kamera, masyarakat bersikap baik lah. Takkan buat sampah. Takkan buat sampah. Surat sehat, tak sampah. Kalau sampah bagus. Sangat mengalu-alukan langkah MBI untuk membuat langkah inovasi ini, dan juga kita berharap MBI dapat menyelesaikan masalah sampah ni yang kita telah hadapi selama, saya ingat dalam lebih kurang 10 tahun sudah berlalu lah semenjak masalah ini berlaku. Baik sekali untuk membantu anggota yang ditugas lapangan. Maksudnya anggota yang buat intipan cuma ada beberapa jam saja di tempat yang kita hotspot. Mana kalau ada CCTV ni baik sebab dia kawal 24 jam. Dan kita nak beri satu untuk dia punya bukti yang membuktikan apabila kes pembuangan sampah haram. Memang ada, kita ada, bila kita tinggalkan CCTV di situ, kita pergi ambil balik, kita semak, kita ambil tindakan dengan mengambil nombor pelet kenderaan, sekiranya menggunakan kenderaan, kita terus membuat kompon kepada orang yang melakukan kesalahan. Statistik selalunya kalau CCTV ni, kalau contoh kita buat satu hari itu mungkin 2 orang ke 3 orang sekali kita buat tangkapan. Banyak 1,622 lokasi sampah haram
yang berdaftar dengan Jabatan Bandar, dan setakat minggu 37 pada September 2020 kita telah melakukan sebanyak 16,945 pembersihan untuk verifikasi penggunaan. Pembersihan ini dilakukan secara berkala lah, secara berkala ataupun dapat aduan, dan standard secara amnya tertipan dan pembersihan di tempat bersarang tetapkan dijalankan sebanyak 1 kali sebulan di setiap tempat. Walaupun pembersihan itu akan dilakukan secara mengikut keadaan. Kalau kan telah banyak, kita akan bersihkan lah, tak kira dia sebulan 2 kali juga. Aduan yang kita terima pada 2018 dan 2019 berkenaan sampah haram dapat lebih 1,260 aduan ataupun 16% daripada keseluruhan aduan yang terima bagi tahun 2018, dan bagi tahun 2019 banyak 1,014 aduan berkenaan sampah haram diterima. Itulah 12% daripada keseluruhan aduan yang diterima. Jadi langkah-langkah pencegahan yang kita ambil di sini adalah memasang papan tanda jalanan buangan sampah. Itu saja yang kita buat bagi langkah pencegahan. Selainnya kita hanya lakukan langkah-langkah pembersihan. Alat ini merupakan sebuah CCTV mudah alih yang mana kita rekap cerita CCTV ini adalah untuk menangani masalah pembuangan sampah haram yang berlaku di sekitar Bandaraya Ipoh. Serangan asal ni daripada dicadangkan oleh pihak penguasa kerana pemantauan kerja-kerja pengawasan pembuangan sampah ni dilakukan oleh pihak penguasa. Jadi mereka mencadangkan untuk pemasangan CCTV kerana kekuatan anggota kita tidak mampu untuk memantau secara berterusan lah. Biasanya kes-kes macam ni dia akan bergerak. Bila ada CCTV dia akan bergerak ke tempat lain. Jadi kita perlukan satu kaedah di mana kita boleh memindahkan CCTV itu dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi sebab tu kita mencipta satu alat ni yang mana dia boleh dipindahkan ke tempat-tempat yang diperlukan. Masa anggarannya lebih kurang dalam sebulan sebab kita nak sebab dia tak ada tu, jadi kita terpaksa ambil beberapa peralatan yang berlainan, jadi kita cantumkan dia untuk menjadikan dia lengkap lah. Kemudian dari segi peralatan tu pula ada yang kita beli baru dan ada yang kita guna semula lah daripada apa yang sedia ada. Contohnya macam kamera tu kita guna sedia ada, kotak elektrik tu kotak kita guna sedia ada, lepas tu kabel-kabel kita guna yang apa yang sedia ada lah. Cuma panel kita beli baru, panel dan juga dia punya controller, bateri kita beli baru lah. Dari segi kos lebih kurang dalam RM550 ringgit. Tidak termasuk yang kita guna semula tu lah. Yang sepanjang yang kami tahu ini yang pertama kita buat lah. Kita tak tahu lah kalau ada yang di luar pengetahuan kami kan. Setakat ni tak ada lagi lah. Okay, pada masa sekarang ni kita sedang merhati ada sekumpulan suspek sedang membuat pembakaran di lokasi pembuangan sampah ini. Bila wujud dia rasa satu macam takut nak buang, macam anda sedang diperhatikan. Itu maksud dia macam tu bila ada CCTV. Kesedaran akan timbul dan tempat yang kita buat memang tak ada sampah, zero. Maksud saya 13 lokasi ni kita bagi kepada tiap-tiap zon, 5 zon. Zon A, zon B, zon C. Zon A di sebelah Jalan Kuala Kangsar, zon B sebelah Bercam, Taman Cepaka, C Cepaka, D Pasir Putih, E Buntung. Itu zon-zon 13 zon yang hotspot. Mana hotspot tu yang terlampau aktif. Yang pembuangan sampah biasa ada lebih kurang 200 lebih, tapi yang betul-betul aktif 13. Itu kita perlukan CCTV untuk meletakkan di tempat-tempat yang hotspot. Kalau pada saya, kalau boleh biar banyak sikit lah untuk memudahkan kita letak di itu hotspot dan menyedarkan orang awam daripada pembuangan sampah haram. Okey, sebelum kita ke segmen ketiga pada siaran kali ini, sebenarnya ada satu lagi perkara yang mungkin kita akan dapatkan pandangan daripada Engineer Arif. Ini tadi
Bila saya fikirkan kita kena bercerita isu ini sebab inilah penambahbaikan yang sedang diuruskan oleh pihak pengurusan kita untuk pengurusan sistem pekerja di Bandar Ipoh ya. Boleh tak kita berkongsi ni setakat ini apa perancangan kita untuk penambahan jentera dan sebagainya, aset-aset yang bagi membantu pengurusan sistem pekerja di Bandar Ipoh ni. Mungkin Cik Arif ada maklumat yang boleh kita kongsi bersama dengan penonton. Ya, ini juga satu berita baiklah untuk warga kota yang saya rasa wajar untuk dikongsikan bersama. Sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh sahabat saya Encik Mani tadi, kita mempunyai 26 unit lori, open lori yang sedia ada sedia ada. Okey. Dan juga 2 unit backhoe sedia ada untuk menyelesaikan isu-isu sampah pukal, sampah haram dan sebagainya lah. Bagi menambah baik perkhidmatan kita untuk warga kota dan membantu pihak perkhidmatan bandar kita di bawah Cik Mani menyelesaikan isu-isu tertunggak serta menambah baik perkhidmatan kepada warga kota, maka yang berbahagia Datuk Bandar serta ahli majlis dan semua dan pengurusan Majlis Bandar Ipoh telah pun bersetuju untuk menambah fleet lori terbuka ini kepada 23 unit lagi, di mana ianya hampir sekali ganda 49 jumlah yang akan berlaku lah dalam aset baru ni. Aset baru ini akan dihantar ataupun siap secara berperingkat. Bermula pada penghujung bulan 3 ini sebahagiannya akan mula sampai dan keseluruhannya akan sampai pada bulan Mei, di mana kita akan bersedia dengan fleet yang cukup besar yang saya rasa mampu untuk menyelesaikan isu-isu sampah pukal di sekitar malah keseluruhan Bandaraya Ipoh ini. Okey, jadi bermakna kita menyediakan kembali kemudahan-kemudahan yang pernah satu ketika dulu kita sediakan kepada warga Bandar Ipoh, iaitu pengurusan kutipan sampah pukal dan juga sampah kebun dari rumah ke rumah mengikut lokasi yang akan kita tentukan, Cik Arif Jadi jentera yang 14 yang baru ni 23 yang baru ni akan membantu untuk urusan ini secara lebih sistematik. Betul. Dan untuk tambah lagi, kita juga menambah backhoe 2 unit lagi. Jadi daripada 2 unit yang sedia ada, kita naikkan kepada 2 unit lagi menjadi 4 unit keseluruhan. Kalau tak salah, kalau boleh kita berkongsi pelaburan kita untuk kesihatan rakyat setakat ini di peringkat MBI, berapa jumlah tu lebih kurang kalau boleh kita kongsi? Melebihi 3 juta untuk pembelian semua peralatan-peralatan ini. Satu jumlah yang besar, dan jumlah ini sebenarnya boleh kita manfaatkan untuk kesejahteraan warga Bandaraya Ipoh pada tahun-tahun mendatang ini. Dan yang pastinya kerjasama daripada semua diperlukan, bukan hanya di peringkat MBI. Kami memerlukan anda penonton-penonton yang sedang mengikuti siaran kita ini untuk memberikan kerjasama dalam memastikan kita mampu untuk menjadi yang terbaik, bandaraya terbersih di negara Malaysia pada tahun 2023 nanti. Jadi kita berehat sementara untuk ke segmen yang ketiga selepas ini. Terima kasih Cik Adik. Okey, sama.
Terima kasih kepada penonton-penonton yang masih bersama-sama kita dalam siaran langsung Facebook MBI untuk program MBI dan anda edisi pertama pada hari ini, dan kesetiaan tuan-tuan untuk bersama kami amat kami hargai. Dan untuk segmen ketiga kita akan cuba untuk memberikan maklum balas berhubung dengan perkara-perkara yang telah kemukakan oleh penonton-penonton yang mengikuti siaran secara langsung dalam FB MBI ini, dan kita telah mempunyai beberapa pandangan yang kita nak kongsi bersama Cik Mani dan juga Cik Arif. Mungkin boleh terus saja kita memberikan pendapat kita berhubung perkara-perkara yang diutarakan oleh penonton kita ni ya. Okey, yang pertama ni saya boleh baca daripada Na Amirul di Pasar Taman Cempaka Ipoh. Ada sebuah tong sampah besar milik MBI, tapi ada manusia ambil sampah daripada tong sampah tersebut, Cik Mani, dengan membakar sampah, dan ada yang ambil sampah tersebut buang ke dalam longkang belakang tong sampah tersebut. Jadi kalau berlaku keadaan macam ni, bagaimana selalunya pihak MBI melakukan tindakan-tindakan susulan? Okey, tuan Haji, macam ni tadi. Tong sampah yang kita letak di Pasar Taman Cempaka adalah tong roro ataupun dari jenis roro, yang besar lah. So ni adalah hanya untuk peniaga pasar sahaja. Tapi warga kota kalau ada yang benda-benda nak buang, tak ada masalah lah. Tapi dikatakan sikap ada seorang yang datang pungut dan membakar. Itulah kata dari awal lagi saya dah kata, Tuan Haji, sikap bukan semua saya kata ada seorang dua atau segelintir yang bukan sikap yang tidak peduli, maksudnya ni bukan harta saya. Pada sebaliknya, harta tu adalah duit daripada rakyat yang betul. Beli tong roro yang mahal, kita bagi. So dia tak fikir ini kemudahan yang diguna sama, sepatutnya lebih dihargai lah. Kita di sini pihak majlis boleh ambil tindakan tegas dengan tim aktivitor ataupun penguasaan, tapi kita berharap ada kerjasama daripada publik lah. Mungkin kita, bukan MBI saja. Tadi saya kata kita bekerjasama satu pasukan, bukan saja MBI saja kena bagi teguran atau nasihat pada yang mereka yang buat bahasa ni. Mungkin penduduk atau rakyat situ, warga situ mungkin boleh tegur dan bekerjasama. Itulah kerjasama yang kita perlu daripada semua. Jadi mungkin Na Amirul ni boleh berpuas hati dengan penjelasan kita. Dan untuk pandangan yang kedua daripada Saiful YJ, cadangan saya agar MBI wujudkan hari untuk buang sampah kita semula untuk setiap premis agar pihak-pihak yang mencari sumber ini dapat menampung kos kehidupan. Contoh, hari Isnin untuk kertas, Rabu untuk plastik dan selanjutnya. Ini cadangan yang baik. Mungkin ada pandangan daripada, kalau Cik Arif mungkin daripada pandangan secara peribadi, kalau bukan sebagai jurutera pun. Silakan. Sebenarnya kesedaran daripada masyarakat kita ni masih sangat rendah lah berkaitan dengan konsep recycle, reuse dan 3R ni, konsep 3R ni. Di mana, namun begitu sebenarnya saya nampak ni berdasarkan pengalaman saya lah, banyak lepasan-lepasan siswazah. Maknanya mungkin mak ayah diorang yang umur 50-an, generasi 60-an, mereka ni tak ambil peduli tentang orang lama lah. Ini orang lama, pengalaman lama. Orang kata macam Cik Mani sebut tadi lah, dia tak ambil kisah. Tapi lepasan-lepasan siswazah ni sebab mungkin subjek-subjek yang mereka belajar di universiti tu ada tentang environment, tentang recycling, reuse, kan. Jadi mereka ni dia rasa terpanggil untuk dia buat sesuatu untuk masyarakat, buat sesuatu untuk bandaraya, untuk membantu budak-budak muda ni. Mereka ni idealisme diorang tinggi. Jadi diorang bila keluar dari universiti, diorang rasa kenapa parents saya ni tak ikut ni? Patutnya kena ikut, kena bawa plastik satu sampah, kaca satu sampah. Jadi kita kena galakkan. Kita kena galakkan, walaupun kita mungkin ibu bapa, kita rasa anak kita tu anak kita, tapi mungkin waktu ni kita dengar juga cakap diorang asingkan semua benda-benda ni, supaya kalau ada pihak-pihak yang nak kita beli, nak jual benda ni, boleh diusahakan dengan mudah. Saya nampak orang bakar sampah apa semua ni sebab diorang nak ambil bahan-bahan yang diorang nak asingkan bahan-bahan tinggalan tu. Contohnya diorang nak ambil besi.
yang diorang nak ambil besi. Diorang bakar semua, yang tinggal besi. Jadi diorang ambil besi. Kerana itu, kalau daripada rumah kita asingkan siap-siap, macam idea puan tadi tu, yang bagi idea tadi tu. Ini Cik Saiful. Cik Saiful tadi. Maknanya memudahkan untuk orang recycle tu ambil bahan yang betul-betul boleh recycle. Tak perlu kita nak bakar, tak perlu kita nak merosak. Maksudnya di situ dah dikelaskan mengikut kategori sampah. Kaca, plastik, kertas dan sebagainya. Cuma saya tertarik tadi dengan idea Cik Saiful kita ni. Dia sebut pada hari-hari yang tertentu. Jadi bukan kepada kotak-kotak sampah tertentu, tapi hari-hari tertentu. Jadi mungkin Cik Mani boleh menjadikan ini sebagai sebahagian idea dalam pelaksanaan kita dalam kempen recycle. Idea ni bagus. Mungkin kita dalam tadi saya sebut tadi bulan 4 ni kita ada satu program kita akan mula, iaitu program sampah kebun dan sampah pukal. So masa tu sampah pukal ni bukan setiap hari kita datang. Dia ada jadual yang telah ditetapkan juga. Kita akan fix satu tarikh. Satu bulan tu sekali kita datang, kita akan fix. Maksudnya kalau barang nak recycle, nak kumpul, saya rasa warga kota boleh simpan dalam rumah dulu. Kalau tahu tarikh yang kita nak datang tu, bawa keluar. So pihak kita akan collect dan kita boleh lupuskan, tak ada masalah. So mungkin 2 in 1. Orang kata kita memberi perkhidmatan sampah kebun pukal, tidak langsung kita boleh collect sampah. Mungkin apa yang dimaksudkan oleh Cik Saiful tadi tu lebih kepada kita meletakkan secara resmi hari Isnin sebagai satu kategori sampah untuk kita semula dari satu jenis khusus. Jadi mungkin pendidikan selepas itu perlu menyusuli untuk pelaksanaan. Ini mungkin kita boleh tambahkan lagi lah input-input lain untuk membantu pelaksanaan. Terima kasih banyak kepada Cik Saiful tadi dan Faiz Anwar. Dicadangkan MBI menjalankan program pemberian token kepada pengadu yang menyalurkan aduan berserta bukti bergambar lengkap. Contoh 50% jumlah denda yang dikenakan. Jadi yang ini pun menarik. Kerana tadi kita ada 16 orang yang mengintip, kadang-kadang membahayakan juga keselamatan mereka duduk di kawasan-kawasan yang mungkin ada haiwan-haiwan liar dan sebagainya. Dan juga kita ada tadi CCTV yang cukup inovatif. Tapi kali ini public tampil untuk memberikan cadangan. Mereka nak terlibat sama, nak bagi maklumat. Kemudian bolehkah sebagai token penghargaan 50% daripada denda yang dikenakan kepada pelaku kesalahan itu dijadikan sebagai reward kepada mereka yang memberi maklumat. Boleh kita bagi pandangan ulasan tentang cadangan ni? Dari segi peribadinya saya nampak idea tu bukan baru, pernah dilaksanakan, bukan pernah. Sebaliknya pihak SPRM ada agensi yang melaksanakan kaedah di mana sekiranya kita membantu sehingga tertuduh itu charge ke mahkamah, maka value rasuah itu diberikan kepada orang yang mengadu, yang menjadi saksi, whistleblower kita panggil. Jadi dalam konteks ini saya rasa why not kita boleh dapatkan daripada persetujuan ahli majlis dan juga pengurusan tertinggi majlis separuh daripada reward denda yang dikenakan kepada pesalah itu, sekiranya terbukti dia bersalah dan dia pun dah membayar kepada majlis, dipulangkan kepada whistleblower tadi dengan identiti yang dirahsiakan. Jadi walau bagaimanapun kita tak boleh buat keputusan sekarang, tapi benda dia perlukan due diligence, kena buat kajian menyeluruh dari segi undang-undang dan sebagainya. Tapi bagi saya ada yang menarik. Ada yang menarik ya. Macam mana kita rasa ini ada yang menarik tak? Memang. Nanti kita minta pengarah penguatkuasa dan perizinan untuk sediakan apa-apa maklumat lanjut untuk kita ini jadikan. Ada yang sangat terbaik. Saya awal kata, ini hasil bukan saja MBI saja. Ya, betul. Mesti bersepadu secara bersama, kerjasama dengan masyarakat ataupun warga kota kita, bersama-sama kita menangani masalah ini supaya tidak berleluasa. Ya, terima kasih atas pandangan itu dan kita pergi kepada satu lagi soalan daripada ataupun pandangan daripada Nazriman Jamaluddin ya. Pada pandangan saya, pihak MBI perlu menyediakan tong sampah khas bagi kegunaan penduduk taman perumahan bagi membuang sampah bukan sampah domestik seperti barang plastik, rak-rak kasut, perabot, besi-besi, barang elektrik dan sebagainya.
Jadi yang ini mungkin ada maklumat daripada Cik Mani ya, berhubung dengan apa aktiviti kita selepas ini. Aktiviti, itu saya kata tadi, kita ada lagi kata countdown lagi, ada 30 hari. 30 hari lagi. Benda ni ada satu pelancaran dan satu perkhidmatan secara percuma akan diterima oleh warga Kota Ipoh. Ya, jadi kita tunggu berjadual. Bersabar dan kita tunggu. Jadi bagaimana Cik Nazriman Jamaluddin akan terus bersama-sama kita mungkin dalam edisi kedua bulan April nanti untuk mendapat maklumat secara rasmi apakah sebenarnya akan disediakan oleh pihak MBI kepada warga Bandar Ipoh dalam satu program khas yang akan diumumkan oleh Yang Bahagian Datuk Bandar. Dan satu lagi kita yang terakhirlah ini ya. Ini agak menarik ya. Ini idea agak menarik. Jarang-jarang kita dengar ni ya. Tapi Cik Azri Arman Iskandar cadangkan letak gambar hantu pocong kat area orang yang gemar buang sampah haram. Jadi ini menarik ya, kerana ada di kalangan PBT yang meletakkan inisiatif untuk meletakkan banner atau poster-poster yang mungkin dari segi pegangan agama dan sebagainya tu boleh mengganggu fokus pembuangan sampah di kawasan berkenaan. Psikologinya. Jadi apa pandangan daripada Cik Arif mungkin terhadap hantu pocong ni mungkin sebahagiannya dan untuk meletakkan apa-apa peringatan yang berunsur orang kata peringatan yang boleh menjadi tauladan kepada pembuang-pembuang sampah haram ni. Bagi pandangan saya, apa saja usaha ataupun ikhtiar yang kita buat, asalkan tidak menyalahi undang-undang, ianya boleh dilaksanakan sebagai satu kaedah membantu PBT menyelesaikan isu sampah haram ni. Termasuklah benda yang kita fikir luar kotak, macam tadi kita kata nak letak hantu ataupun sebagainya, ataupun kata-kata, saya tengok ada kat sebahagian arti rukun tetangga yang meletakkan kata-kata nasihat sebagaimana hanya monyet yang buang sampah di sini, apa semua segalanya. Bagi saya itu cara yang kreatif, tapi asalkan tidak menyalahi undang-undang, saya rasa tiada halangan lah untuk dilaksanakan pihak masyarakat. Cik Mani kita biasa letak kan jangan buang sampah di sini dalam bentuk banner, tapi di situlah jadi tempatnya kan. Jadi kita, mungkin kita tahu je saya boleh share. Kita ada peruntukan, kita setiap sampah haram yang kita bersihkan, kita letakkan papan tanda, kita pasang tape. Ada setengah tempat kita dah bersihkan, kita jadikan taman ataupun macam landscape. Tapi bagi kota ni adalah asli Kelintir ni degil masih tetap sampai papan tanda pun dah boleh hilang Tuan Haji. Papan tanda boleh hilang. Yang tape tu sebelum kita sampai pejabat orang dah telefon kata dah hilang dah. So maksudnya di sini kesedaran diri mesti kena. Jadi secara kesimpulannya Cik Arif dan juga Cik Mani, kita melihat isu pengurusan sisa pekerja dan juga sampah-sampah yang dalam kategori yang kita bincangkan tadi, semuanya adalah datangnya daripada hasil yang dikeluarkan daripada isi rumah. Dia tidak datang secara sendiri di lokasi itu. Jadi kita memerlukan kerjasama daripada seluruh warga Bandar Ipoh untuk membantu kami dengan apa juga peralatan canggih yang kita ada. Tetapi kalau tidak mendapat kerjasama daripada warga Bandar Ipoh, bandaraya kita tidak akan menjadi bersih. Jadi untuk tujuan itu, saya rasa dari segi komitmen dan juga kerjasama ini perlulah berterusan. Dan MBI pula insyaAllah kita akan sediakan platform dari masa ke semasa untuk mendapat pandangan, pendapat dan juga idea-idea yang bernas daripada warga Bandar Ipoh untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kami dari masa ke semasa. Saya rasa sehingga di sini dulu untuk siaran edisi pertama kita, MBI dan anda yang bersiaran pada 4 Mac 2021 hari ini, 20 Rejab 1442 Hijrah. Dan insyaAllah segala perkongsian pandangan bersama dengan tetamu jemputan kita Encik Mani dan juga Encik Arif dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kita meneruskan kerja-kerja baik kita untuk menuju ke arah Ipoh Bandaraya terbersih tahun 2023 nanti.
Jadi segala apa yang telah kita bincangkan yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendoakan yang terbaik untuk Ipoh menjadi bandaraya terbersih menjelang tahun 2023. Saya sudahi dan menutup siaran edisi pertama ini dengan Majlis Bandaraya Ipoh ke arah Bandaraya Ipoh Terbersih 2023, MIB 23. Kita jumpa lagi dalam edisi kedua. Terima kasih.